الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر فإن التيسير لكل عسير عليك يسير. رب تمم بالخير يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kesempatan kepada kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, malam ini kita dapat berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala bagi sama-sama mengikuti pengajian ilmu yang mana diceritakan tentang kelebihan mengikuti majlis pengajian ilmu. Diceritakan sebelum ini saya pernah cerita bagaimana malaikat turun menghamparkan sayapnya dan Allah merahmati sekalian hamba-Nya yang berada di dalam sesuatu majlis ilmu itu. InsyaAllah malam ni saya akan sambung satu bab di dalam kitab yang selalu saya bawa, nasihat agama dan wasiat iman. Muka surat 75 kalau ada kitab. Muka surat 75 InsyaAllah. Kitab ni tebal, jadi saya terpaksa ambil bab-bab yang kita rasa yang penting lah. Kalau nak baca satu kitab ni tuan-tuan, dia nak baca 4 tahun tak habis kan? 4 tahun kita nak baca kitab ni 4 tahun tak habis. Jadi kita ambil tajuk-tajuk yang kita rasa yang perlu untuk kita ingat. Sebab kitab ni dia fokus kepada kita bagaimana kita nak kawal dan bagaimana kita nak jaga iman kita. Sebagaimana kata Nabi SAW, iman kita ni dia sentiasa bertambah dan berkurang. Ada hari dia bertambah. Al-imanu yazid. Al-imanu yazid. Iman tu ada kalanya dia bertambah wa yanqus, dan ada kalanya juga dia akan berkurang. InsyaAllah satu bab. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, satu bab yang mana dibincang dalam kitab ini, panjang umur dalam ketaatan. Surat 75. Adapun panjang umur dalam taat dan beramal soleh itu adalah sangat dituntut dan dianjurkan oleh agama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man qala umruhu wa hasuna amal. Artinya sebaik-baik kamu orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ini hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, manusia ni dia ada 4 kategori yang Allah bagi. 4 kategori yang Allah bagi. Yang pertama, manusia yang kategori dia umur dia pendek. Umur pendek, amalan dia baik. Itu kategori pertama. Umur pendek, amalan baik. Kategori yang kedua, manusia yang jenis dia, kategori dia umur panjang, amalan baik. Itu kategori yang kedua. Yang ketiga, umur pendek, amalan buruk. Yang ketiga, umur pendek, amalan buruk. Dan yang keempat, umur panjang, amalan buruk. Itu 4 kategori manusia. Ini dibincang Nabi cerita, sebaik-baik kamu adalah orang yang panjang umur dia dan baik amalan dia. Tuan-tuan, kalau nak hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah bagi kepada kita, tuan-tuan, tak terhitung. Dan Allah fokus dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
kamu nak hitung nikmat yang ta'uddu ni'matallahi, nikmat Allah. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kamu tak akan terhitung. Kamu tak boleh kira. Saya bagi satu contoh, tuan. Antara nikmat yang Allah bagi selain daripada nikmat umur yang Allah bagi kepada kita, nikmat panca indera yang pernah saya sebut, mata contoh dia, nikmat yang cukup besar. Kalau di India, tuan, kalau di India katakan seseorang itu meninggal dunia, mati tersebut, yang mana identiti dia tak boleh dikenal, tak dapat dikenal pasti. Bila tak dapat dikenal pasti, maka jasad si mati ini akan dibawa ke hospital. Kemudian apa jadi, tuan? Apa yang berlaku selepas itu? Yang mana identiti yang tak dikenal pasti, anggota-anggota dia akan digunakan. Termasuklah jantung dia, hati dia, ginjal dia, dan sebagainya, digunakan kembali. Sebab kes tak dikenal pasti. Kat Malaysia ni pun serupa, tuan. Itu di India. Di Malaysia jarang berlaku macam tu. Tapi lah belakangan ni dah ada kes dah. Kat bawah ni budak yang tangkap, dicolek, dikorek mata dia. Tuan-tuan tahu apa bina dia? Mata dia pun apa korek? Bukan saja-saja korek. Sebiji mata kalau dijual di pasaran antarabangsa mencecah puluhan ribu ringgit. Masya Allah. Itu nikmat Allah. Itu kira dengan duit ringgit. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tarik pada kita, habis. Maka Allah Ta'ala bagi dua biji, tuan. Dua biji mata yang Allah Ta'ala bagi ni, selain daripada tujuan untuk melihat, dia juga sebagai timbangan ketika kita melihat. Tak saya tuan tutup satu mata, cuba tarik, lari, tidak. Satu mata tak boleh fungsi dengan sebaiknya kalau tak ada mata yang sebelah lagi. Itu nikmat yang Allah bagi kepada kita. Termasuk pada malam ni kita bincang bab umur. Bab umur ni Nabi cerita kepada kita, orang yang paling baik, orang yang panjang umur dia, baik amalannya. Hati ni kategori yang pertama, pendek umur, baik amalan. Baguslah, kategori baguslah, kan? Yang kedua, panjang umur, baik amalan. Kategori ni yang paling bagus. Umur dia panjang, amalan dia pun banyak. Hak yang dua kategori lagi ni, hak ni yang memuskilkan, yang kita risau. Yang pertama kategori dalam pendek umur, amalan buruk pula. Ini golongan orang yang rugi. Dan yang keempat, yang paling rugi, panjang umur tapi apa satu pun tidak. Allah bagi kita sampai 100 tahun, tapi apa yang dia bagi kepada agama Allah Subhanahu wa taala tak ada apa. 100 tahun Allah pinjamkan kepada dia, tapi disia-siakan macam tu saja. Setiap panjang umur itu dihabiskan dalam taat dan bakti kepada Allah Ta'ala, maka kebajikan akan bertambah dan darjat pun akan meningkat tinggi. Sebaliknya, jika panjang umur itu dihabiskan kepada maksiat dan menderhakai Allah Ta'ala, maka yang demikian itu adalah bala dan celaka, kerana ia akan menambah kejahatan dan memperbanyak dosa. Satu soalan, tuan. Boleh tak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita? Boleh? Dalam hukum boleh? Ini perbahasan ulama. Bolehkah kita memohon kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita. Dibahas oleh ulama. Ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh. Tapi yang paling rajih, yang diterima ramai, boleh. Kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minta kita panjang umur, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Bukan boleh minta saja-saja, ya Allah panjangkan umurku. Tak ada syaratnya. Macam mana doa? Yang pertama, syarat yang pertama, minta kerana Allah. Minta panjang umur kerana Allah. Dan yang kedua, minta panjang umur untuk taat kepada Allah. Yang tu boleh. Jangan pula lebih minta, ya Allah panjangkan umurku supaya aku boleh berjalan satu dunia. Kan? Tak betul lah permintaan. Tak kena. Minta panjang umur supaya aku boleh merasa nikmat, semua nikmat yang ada. Nak berseronok contohnya, tak boleh lah. Hukum dia haram. Hukum dia haram. Tapi kalau kita minta untuk taat ataupun hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah sunnah. Sunnah. Boleh lah. Boleh kita minta untuk kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mendakwa suka panjang umur di dunia untuk memperbanyak amal soleh yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, lalu ia benar dalam dakwaannya, setiap hari ia mengerjakan amal dan bakti dan berkecimpung di dalamnya, serta menjauhkan diri dari urusan dunia yang boleh menghalangnya dari beramal, maka terhitunglah ia sebagai seorang yang benar. Orang yang minta ataupun orang yang mendakwa dia suka panjang umur ni untuk banyak amal soleh yang boleh dia dekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dibenarkan. Yang saya cerita tadi, doa yang minta supaya kita panjang umur. Tapi syarat dia mesti minta panjang umur untuk ketaatan. Satu kisah kita kenal Anas bin Malik. Anas bin Malik. Siapa dia Anas bin Malik? Siapa dia Anas bin Malik? Khadam Nabi. Khadam Nabi. Anas bin Malik, satu hari ibu dia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dia berkata kepada Rasul, apa yang ibu dia kata? Ibu dia kata, ya Rasulullah, khadam kamu Anas, doakanlah sesuatu untuknya. Itu permintaan daripada ibu dia, Anas bin Malik. Ibu kepada Anas bin Malik minta Rasulullah doa sesuatu kepada anak dia. Anas bin Malik ni dia khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadam, nama sebut khadam, ada yang sebut khadim. Boleh betul. Khadam boleh, khadim boleh. Hatta boleh khadam yang tak nampak. Tak faham? Ada jenis dia dua kategori. Pertama khadam yang nampak, khadim yang nampak. Ada boleh khadim yang tak nampak. Khadim tak nampak tu siapa dia? Jilat kan? Tak boleh kita menjadikan dia sebagai khadam. Dari topik sikit, jadi kita bincang sikit. Khadam yang digunakan, khadam yang kategori dia memang manusia. Itu boleh. Tapi dalam ada tidak. Tak ada. Di Afrika ada. Tak ada. Kalau pasalnya rata-rata tak ada. Tapi buruh itu mungkin ada buruh. Kan? Buruh mungkin ada. Tapi kalau kita khadam erti kata sebenar tu, zaman dah ni mungkin tak ada. Sebab semua dah dimerdekakan. Semua negara dah merdeka, maka
Semua merupakan rakyat yang merdeka, bebas kan. Zaman dulu dia ada kategori khadam. Tak boleh khadam yang tak nampak saja-saja pergi gelar sahaja kan. Minta tolong kepada dia. Tak boleh. Baik. Bila ibu Anas bin Malik ni dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, doakanlah sesuatu untuknya. Apa yang Nabi doa? Ada satu doa yang Nabi doa kepada dia. Doa Nabi kepada Anas bin Malik. Satu riwayat kata doa Nabi, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil hayatahu waghfir lahu. Itu doa Nabi kepada dia. Doa Nabi, Allahumma akthir malahu. Ya Allah, perbanyakkanlah hartanya. Akthir, perbanyakkanlah hartanya. Wa waladahu, anak dia. Jadi malahu harta dia, wa waladahu anak dia. Wa atil hayatahu, dan panjangkanlah hayat dia. Ini doa Nabi kepada Anas bin Malik. Wa atil hayatahu waghfir lahu, dan ampunilah dia. Bermakna kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita minta kita panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga riwayat yang mengatakan Nabi berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyakkanlah harta dia dan anaknya. Wa atil umurahu. Tadi hayat dia, kehidupan dia, panjangkanlah kehidupan dia. Ada satu doa lagi Nabi sebut, atil umurahu, panjangkanlah umur dia. Itu doa. Ada dua riwayat di situ. Bermakna kita boleh berdoa kepada Allah untuk kita minta panjang umur. Dan tahu umur Anas bin Malik berapa? Bisa baca sirah? Yang tahu hanya 87-88 tu tahu panjang umur kan? Anas bin Malik tahu berapa? Sahabat 3. Ada riwayat yang kata umur dia 103, ada yang kata umur dia mencicak 107 tahun. Allah Akbar. Macam ini berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kena ingat kan, Nabi kata apa? Umru ummati baina sittin was-sab'in. Umru ummati baina sittin was-sab'in. Umur umatku antara 60 dan 70. 60 dan 70. Siapa yang lebih pada tu, yang tu ekstra Allah lagi. Ekstra. Bonus. 70 kata bonus Allah Ta'ala bagi. Kan? Bawah 60 tu macam mana kita kena bonus? Atau kena cut lah kan? Kena cut. Sebab Nabi kata umur umat tu antara 60 dan 70 tahun. Tak lari dah kita ni. Tengok esok tengok umur 63. Tak ada lah kan? Tak sampai 63, 36 kali. Cut kali. Mana nak tahu kan? Bukan boleh nak minta kat mereka maut. Sah aku nak pergi beramal kan? Boleh aku istirahat kat aku. Diskaun umur minta pendek lah umur dia kan? Tak boleh. Boleh pergi istirahat kat aku. Tambah umur, minta kat mereka maut. Tak boleh lah. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ayat kita baca selalu. Bila datang ajal saja, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan dilewatkan walaupun satu saat, satu detik. Wala yastakhirun, dan tidak akan dipercepatkan. Ajal yang mati tak sama dengan
tuan-tuan, ajal lain, mati lain. Ajal ni tempoh yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita. Mati ya. Kan? Bila kita silap tu, kadang-kadang kita sebut je kan, ajal dia sampai dah. Kan? Ajal tu tempoh yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Mati itu perihal ketika mana nyawa sudah tidak berada di dalam badan. Itu mati. Contoh saya bagi, ajal pokok ni daripada 2007, 1 Januari 2007 sampai 3 Februari 2014. Contoh dia, sebab dia kemarau, kan? Sebab dia kemarau. Itu contoh. Itu ajal dia, tempoh yang Allah Ta'ala bagi. Mati ni perihal ketika mana roh tidak berada di dalam jasad. Itu mati. Sebaliknya, jika ia malas dan selalu mengabaikan segala amal soleh, maka jelaslah ia terhitung seorang yang dusta, yang mendakwa sesuatu tanpa ada faedah. Sebab seorang yang cintakan sesuatu perkara, tentulah ia akan mengambil berat dengan perkara itu. Ia khawatir kalau perkara itu akan terlepas dari tangannya, ataupun ia akan terhalang dari perkara yang dicintainya itu. Lebih-lebih lagi, amal soleh itu tidak boleh dikerjakan melainkan di dunia sahaja, kerana di negeri akhirat tidak boleh mengerjakannya lagi, kerana negeri akhirat itu adalah tempat balasan, bukan tempat amalan. Yang macam tuan, orang yang malas, dia akan buat apa saja yang membolehkan dia rasa hidup dia ni bebas daripada ketentuan ataupun hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Satu yang kita takut tu, umur yang kita guna ni, kita guna untuk benda-benda yang membawa maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia selalu menasihat anak-anak murid dia. Dia kata apa? Dia kata kepada anak murid dia, jangan bunuh masa dan usia. Kata-kata manusia ni, dia suka bunuh masa dan usia dia. Bunuh masa macam mana? Menggunakan masa dengan perkara-perkara yang sia-sia, itu bunuh masa. Usia dia tidak menggunakan kesempatan yang Allah bagi kepada dia untuk dia buat amal kebajikan. Yang tu dia bunuh usia dia. Ini yang kita takut ni, kan? Allah bagi kesempatan kepada kita untuk hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tak guna sebaik-baiknya. Nikmat yang Allah bagi kepada kita, nikmat umur yang Allah bagi kepada kita, kita guna untuk kita buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni kategori yang selalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kata, dia kata apa? Jenis ni kategori celaka. Dia guna istilah celaka. Kalau Tok Guru dulu-dulu dia akan pakai halaka. Halaka mana dia celaka? Halaka celaka. Dah ni kalau cakap macam tu, Tok Guru ustaz cakap apa ni celaka, kan? Aduh, jadi kes kan? Tapi Tok Guru dulu dia jaga guna istilah tu. Halaka. Halaka ni makna dia celaka. Allah Subhanahu Wa Taala gunalah Al-Quran. Wail itu celaka juga, kan? Wail ada dua istilah, satu halaka, satu wail. Tok Guru ni selalu dia guna halaka, celaka. Allah Subhanahu Wa Taala guna
Wail, bukalah apa-apa. Wailul likulli humazatin lumazah, wailul lil mutaffifin, fawailul lil musallin. Itu ayat yang kita duk baca selalu Allah Ta'ala pakai. Kan? Wail makna dia celaka. Ini kategori orang yang lalai daripada mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dia rasa dia ni hebat. Ada orang ni dia rasa dia hebat sampai tak sempat nak menjejak kaki ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada hebat nak jejak kaki ke dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perlu dialas. Ada kategori orang kan, mai rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masuk tak tunjuk dia hebat, perlu dihampar kepada dia hamparan. Ini kategori orang yang rasa dia hebat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sampai nak jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun masih sombong. Allahu Akbar. Ni dekat tak puasa dah. Tak puasa dah. Ada masuk sampai nak jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah pun masih ada perasaan riak. Nak jumpa raja, segala raja yang tak ada kerajaan yang lebih hebat daripada kerajaan dia. Saya tak kata lah siapa-siapa kan. Ada di kalangan minta untuk disedia sampai tahap macam tu, kita bimbang. Tapi selalunya hadis yang macam ni yang banyak ya. Tahu tak? Hadis yang macam ni yang banyak sebab apa? Kita tak pasal pasal apa kita duduk ni. Duk teriak lah pasal apa anak aku mati kan. Teriak anak mati accident. Allah nak tarik nyawa dia. Anu lah kan. Tak seorang lagi. Anak aku kan zalim pun. Ada orang kan zalim pada dia. Minta. Tapi kita tak sedang kan. Sebenarnya kita berbicara dengan kaedah yang tak betul dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh jadi pendek umur itu menyebabkan dia kategori orang yang banyak amal. Hak kisah di Palestin, pemuda-pemuda yang dibunuh. Kita tengoklah, kalau buka YouTube banyak pemuda-pemuda yang dibunuh, yang syahid dalam keadaan tersenyum. Kita ni, kita tak tahu lagi kita ni macam mana kematian kita tak tahu kan. Syahid muka dia ni menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan dia tersenyum. Allahu Akbar. Kat dunia lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjuk, di akhirat dia macam mana? Di dunia lagi Allah tunjuk dah. Tak payah duk maklum kematian. Orang main berpusu-pusu, tak habis. Mana main orang sampai berpuluh ribu. Mana main orang berpuluh ribu. Tak payah duk maklum kat masjid sekian-sekian sebulan-sebulan. Meninggal dunia pada pukul berapa, jenazah akan dikafan dan disimpan pada pukul berapa. Tak payah dah. Orang boleh main berpusu-pusu. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjuk kepada kita. Hamba dia bukan calon-calon orang kan. Kadang-kadang kita tengok orang ni hebat, kaya, umur diberi panjang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kereta besar, umur panjang, bini besar, anak ramai, harta banyak kan. Nak apa semua dia boleh beli. Kita minta dia boleh bagi. Tapi bila mai kematian dia, terpaksa dipanggil orang ramai mai. Pasal apa? Ini kategori yang kita bincang malam ni.
kita takut dan kita bimbang, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan kita masuk dalam golongan yang panjang umur buruk amalan. Dia tak perasan kadang-kadang kita keluar duit ni, kita tak perasan tau. 10 juta kita bagi. Contoh kalau kami kita ada 10 juta. RM10 keluar tak. RM1 pun gumpai-gumpai. Gumpai tak suka orang nampak pun kan. 10 juta didermakan. Kita rasa dia dah yang paling terbaik dah buat mak tapi semua tak. Tapi mai kematian nampak tanda-tanda dia su'ul khatimah. Su'ul khatimah, buruk. Kematian dia tu buruk. Kenapa? Kita tak tahu hati dia macam mana. Sebab tu kita kena jaga hati juga. Kita tak tahu ketika dia memberi 10 juta, hati keadaan hati dia macam mana. Tentu amalan kalau disertakan dengan takabur dan riya, satu apa pun tak ada. Amalan walaupun ada sikit terlintas mai dalam hati kita riya sikit, satu saat tak ada apa sia-sia. Bagi bila 10 juta orang, 20 juta orang, tengah bagi kat mahat tafiz, buat mahat tafiz, bagi buat masjid. Kita masjid besar, orang tak ada apa. Itu semua kita kena review balik, tengok balik. Sebab apa? Kan? Baik. Dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu Wa Taala firman apa? وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Bila mati esok, Allah Ta'ala kata, dan kami hadapkan amal yang mereka lakukan, lalu kami jadikan dia amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Ini kategori ni kita kata umur panjang, buatlah amalan banyak, tapi memang depan Allah Subhanahu Wa Taala serupa debu yang berat. Ada orang jadi syahid, umur dia Allah Ta'ala bagi panjang. Duk rasa memang kategori aku ni dah boleh masuk syurga lah. Duk rasa belum tentu tuan. Banyaklah ya Allah aku buat ni, banyaklah masjid yang aku bina, banyaklah duit aku berhabis untuk Islam, banyaklah. Tapi lalah main pada Allah Subhanahu Wa Taala tolak dia tu. Sebab bila ada satu benda yang dibuat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama dulu dia suruh hati kita ni, kita nak buat ni, dia kata ikhlas ni. Bukan kita minta nak dapat syurga, bukan kita minta nak dapat syurga, ya Allah bagi pada aku syurga. Itu nama dia tak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak rasa semua ulama kata macam tu. Bukan kita minta kepada syurga, tapi kita harapkan syurga diberikan kepada kita. Jangan minta, kita harap. Minta harap tak sama. Minta syurga seolah-olah kita paksa suruh bagi. Ya Allah bagi kepada aku syurga, lah bagi syurga, bagi kepada aku syurga, lalu minta. Tapi harap lain. Raja, sebab itu dalam agama kita sebut keadaan itu sebagai ar-raja, harapan. Ar-raja, kita mengharapkan syurga diberi kepada kita. Kita jaga kan, insya-Allah.
Ingatlah perkara ini wahai anda yang beriman. Mudah-mudahan nasihat ini akan memberi manfaat kepadamu. Pohonkanlah pertolongan dari Allah Ta'ala dalam menjalani amal yang soleh dengan penuh tekun dan sabar. Berusaha dan bersungguh-sungguhlah mengerjakannya. Mulakanlah beramal soleh dari sekarang sebelum terlambat. Gunakanlah peluang hidup ini sebelum ajal datang dengan mengejut. Sebab anda sentiasa terdedah oleh malapetaka dan bencana. Dan pada bila-bila masa saja anda boleh terperangkap dalam pelukan maut. Ya. Nak jadi, kalau kata ajal ni dia main, dia tak tentu masa. Kan? Ada hak orang sihat ni pun kadang-kadang duk nampak sihat, kata esok tak ada. Duk nampak sihat, hak sakit tak mati-mati lagi pun. Dua terletak atas jadi. Ajal ni dia tak tentu. Kematian ni dia tak tentu. Tempoh kematiannya, masa kematian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ni bukan kita tahu. Kita tak tahu. Sebab tu dia peringat kita. Syekh ni dia peringat kita. Dia kata apa? Imam Habib Abdullah Haddad ni dia peringat kita. Dia kata apa? Dia kata berusaha buat amal kebajikan sebelum terlambat. Takut ajal menjelma. Kita tak tahu tuan ajal. Takut maut keluar masjid melekat mau tunggu lah. Allah tak apa dah tadi buat amal baik. Kan? Kalau keluar daripada supermarket ke baru lepas karaoke, dak pun daripada balik daripada rumah Kimuri baru lepas mengantar orang. Allah satu kita jaga. Alhamdulillah. Pergi ke Nuri itu nak buat amal baik. Tapi duduk kat Nuri itu duduk mengantar kat orang. Balik ke Nuri, aksiden, meninggal dunia. Agak malaikat nak letak mana? Kita kena baik kan kita kena buruk. Itu kena jaga tu kan. Kalau kita main masjid ni tujuan dia bukan kita. Hati kita ni kita betul. Main masjid ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan main masjid ni nak tunjuk muka. Ada orang main masjid nak tunjuk muka. Apa yang kita takut? Main masjid nak tunjuk muka. Main masjid nak tunjuk dia ahli masjid. Ada juga. Kan? Main masjid nak tunjuk dia ahli masjid. Kalau aku tak pergi masjid ni, apa orang kata? Habis amal kita. Selalu main masjid dah ni. Ni satu lagi tak dan kalau kata tak main ni, sakit dia kata pula kat aku. Pergi juga masjid. Pergi masjid kerana nak tengok, nak dapat perhatian orang. Allah habis tuan haba'an manthura. Dan debu yang kita pakai tak ada apa. Satu hadis Nabi SAW, saya bawa satu hadis Nabi SAW. La tazula qadamu ibn Adam yawm al-qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khams, an umrihi fima afnah, وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. Satu hadis Nabi SAW, Nabi kata pada tazula qadam ibn Adam, bila esok kita menghampiri titik yang serat, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi apa? La tazula, tak akan seret qadamu, kaki tak boleh gerak. Ibnu Adam, anak Adam, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min 'indi rabbih, di sisi Tuhannya, hatta yus'al, sehingga dia ditanya
an khams, tentang 5 perkara. Kita ni takkan bergerak untuk ketiak serat sehingga kita ditanya 5 perkara apa dia? Yang pertama akan ditanya an umrihi fima afna, tentang umur dia. Fima afna, apa yang dia gunakan. Umur dia ni dia gunakan untuk apa? Boleh jawab? Okay. Soalan kedua. Soalan kedua. Soalan kedua, wa an syababihi fima abla, tentang waktu muda dia. Syababi, waktu muda dia. Fima abla, apa yang dia habiskan. Muda-muda tu buat apa? Ini soalan yang akan ditanya. Umur dia, apa yang dia guna. Waktu muda dia habis kat mana? Kita ni tunggu kira, selalunya manusia ni kategori ni bila main lanjut usia, main usia yang menjangkau kategori tua, apa nak main masjid kan? Tak payah nak tanya kan, nak tanya waktu tua tu, dia nak tanya waktu muda. Waktu muda orang buat apa? Habiskan kat mana waktu muda? Yang ketiga dia tanya apa? Wa ma lahu min aina iktasaba, harta dia di mana dia usahakannya. Ambil dari mana harta dia? Wa fi ma anfaq, wa fi ma anfaqa, jalan mana yang dia belanjakan. Ambil dari mana, habis kat mana. Jangan kata tak tanya, ambil beri pun kena tanya orang tu kan. Jangan kata tuan, ambil kat mana, ambil beri, hang infak kat mana. Pergi mana duit? Jangan kata beri tu ambil jangan lega kan. Aku beri tak kena ada ni kan. Harta ambil mana, kerja kat mana, infak kat mana. Aku ni insyaAllah buat benda, infak kat mana? Nak abang tak tahu. Sebab apa tak tahu? Sebab malu depan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak abang duit tu habis boleh banyak daripada belanja jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita takut. Malu nak abang dia. Ambil mana, belanja kat mana. Sepanjang umur, sepanjang hidup dunia ni, harta yang hang ada tu, mana hang ambil? Macam harta banyak lah kan? Dapat harta kali dia balik. Buat tanah sekangkang kera pun kali. Kambing nak buat apa pun kita sekangkang kera tu. Tak boleh beli pacak tu tiangnya. Tapi kalau buat kali dah semua tu keli nak juga tanah tu. Kita harta mana kita infak. Wa madza amila fima alima, dan apakah yang dia buat pada ilmu dia. Alima, apa yang dia tahu. Ilmu yang kita belajar ni, disuruh Allah Subhanahu Wa Taala katanya ni, apa yang buat ilmu ni? Takkan ngaji saja. Ngaji tapi tak buat apa. Duk habang lah ustaz, duk habang macam-macam dah. Ni insurans ni tak boleh. Duk tiba insurans juga. Takaful sebab takaful tak masuk. Mahal. Takaful mahal. Ngaji saja. Ngaji saja tu abang. Doa abang kata insurans konvensional tu tak boleh. Hukumnya haram. Sebab apa haram? Ada unsur riba. Ada unsur riba lagi. Ada apa lagi? Ada gharar. Ada samar-samar. Kesamaran dalam pembelian atau penjual beli itu. Tak boleh. Hukumnya haram. Buat juga. Semua kena tanya. Mudah untuk membolehkan anda membeli kebahagiaan yang abadi dari Allah Ta'ala ialah
anda. Waspadalah, jangan sampai anda membelanjakan masa anda, hari anda, saat anda dan nafas anda pada sesuatu yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Kelak anda akan menyesal dan berduka cita sesudah mati. Ketika itu barulah anda sedar bahawa anda telah menyia-nyiakan umur anda di masa hidup di dunia dulu. Ingat pada kita tuan-tuan, dunia mazra'atul akhirah. Dunia ni ladang akhirat. Dunia mazra'atul akhirah. Ambillah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ni, insya-Allah. Mudah-mudahan umur yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukuplah setakat tu kan. Yang bawah tu insya-Allah. Panjang ni nak cerita ni bab peti amalan apa semua ni. Bab dah tulis bab peti amalan. Cerita esok main depan kita ni keluar peti amalan kita balik. Peti amalan macam mana? Takkan bawa peti ubi dah. Kan? Hebat lagi lah benda tu kan. Zaman dah mau main gitu kan tanpa kan besar tarik. Peti amalan tu lebih hebat benda tu lah kan. Mudah-mudahan kita ambillah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita untuk kita beramal kebajikan. Sebab Allah Taala kata apa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. In ahsantum, kalau kamu beramal baik, ahsantum, baiklah pada diri kamu. In ahsantum li anfusikum, kalau kamu buat baik, baiklah pada diri kamu. Wa in asatum falaha, kalau kamu buat buruk tu akan mai pada kita balik, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah golongkan kita pada hamba Dia yang sentiasa diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan kita dalam golongan orang-orang yang beramal soleh, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.